Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan siri ulang kaji UPKK kita, yang mana pada kali ini kita nak sambung berkaitan dengan pelajaran sirah bagi tahun 4, iaitu tajuknya Jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bagi unit yang keempat, iaitu Perang Khandaq. Okey, peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ini juga dipanggil sebagai Perang Ahzab. Okey, dan kita nak ulaskan secara ringkas berkaitan dengan peperangan Khandaq ini. Okey. Peperangan Khandaq berlaku di Madinah pada 15 Syawal tahun yang ke-5 Hijrah ataupun pada 31 Mac tahun 627 Masihi. Okey, Khandaq bermaksud parit. Okey, Khandaq ini bermaksud parit yang dibina di sekeliling Madinah. Dikenali juga sebagai Perang Ahzab yang bermaksud tentera yang bersekutu yang menggabungkan puak-puak Quraisy, kabilah-kabilah Arab dan orang-orang Yahudi. Antara orang Yahudi yang paling utama dalam peperangan Khandaq ini adalah Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Ghatfan. Diorang ni bersekongkol dengan ataupun bergabung dengan puak-puak musyrikin Quraisy, puak-puak kafir Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan. Okey. Kemudian sebab berlaku peperangan Khandaq ini adalah kerana kaum Yahudi diusir daripada Madinah setelah mengkhianati perjanjian Madinah. Okey, mereka diusir keluar, dihalau keluar daripada Madinah kerana mereka tidak menepati perjanjian di antara mereka dengan Islam. Okey. Seterusnya, bilangan tentera. Okey, tentera Quraisy dan Yahudi seramai 10,000 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan. Ini mereka bergabung. Orang Quraisy ada, orang Yahudi ada, macam-macam bani dan kabilah ada, mewujudkan 10,000 orang tentera di pihak kafir. Kemudian tentera Islam seramai 3,000 orang sahaja. Okey, tentera Islam 3,000 orang sahaja. Okey, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat untuk persiapan peperangan, Salman Al-Farisi ini salah seorang daripada sahabat Nabi, memberi cadangan agar menggali parit sepanjang jalan masuk ke Madinah sebagai benteng pertahanan. Salman Al-Farisi ini dia orang Farsi. Mungkin dia kata strategi peperangan di negara aku dengan menggali parit. Mungkin kita boleh gunakan ini untuk menentang kafir Quraisy. Kita buat parit ini di Madinah. Dan cadangannya itu dipersetujui. Orang sahabat-sahabat Rasulullah yang mendengar cadangan itu semuanya setuju, dan parit seluas 40 hasta telah digali. Parit seluas 40 hasta telah digali. Kiralah 40 hasta, satu hasta. Okey, daripada sini sampai sini, ini satu hasta. Kiralah 40 hasta tu nak tahu panjang mana. Okey. Seterusnya, tentera bersekutu terkejut setelah sampai di Madinah dan membuat percubaan untuk memasuki Madinah, tetapi gagal kerana dihujani anak panah tentera Islam. Bila tentera bersekutu tadi, puak Quraisy dengan Yahudi tadi sampai ke Madinah, diorang macam terkejut lah, macam mana nak masuk ni, ada parit kan. So, bila diorang cuba lagi nak melintasi parit yang luas tu, senanglah. Bila tu ada orang yang tunggu untuk memanah. So, dihujani oleh anak panah tentera Islam. So, mereka pun mengundurkan diri seketika. Okay, nak cuba lagi. Tapi, perkara yang sama berlaku. Datang je dekat, nak cuba melintasi parit tu, anak panah datang.
So, diorang berada dalam keadaan yang ketakutan. Okey, Nu'aim bin Mas'ud dari puak musyrikin. Nu'aim bin Mas'ud ni dia sebenarnya daripada orang-orang puak-puak kafir tadi, puak-puak musyrikin tadi, telah nyatakan keislamannya secara sulit dan bersedia membantu tentera Islam. Dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku dia memeluk Islam dan dia boleh untuk buat sesuatu untuk memenangkan tentera Islam dalam peperangan Ahzab ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Nu'aim untuk memecah belahkan tentera bersekutu dan akhirnya berjaya. Apa yang Nu'aim buat? Dia kata dia pergi jumpa dengan apa? Uh, Yahudi Bani Nadir ni. Dia pergi jumpa dengan geng-geng Yahudi itu, dia kata, kau percaya ke dengan puak-puak Quraisy tu? Kadang-kadang dia orang akan tinggalkan kita dan mungkin kita akan ditawan oleh puak-puak Islam ataupun kumpulan-kumpulan Muhammad. Okay, so dia pun macam ragu-ragulah. Dia memecah belahkan pemikiran golongan Yahudi ni nak adakan kerjasama lagi dengan puak Quraisy. Kemudian dia orang pun macam saling tak percaya. Lepas tu itu yang menyebabkan mereka kalah dalam peperangan Ahzab ni, antara salah satu puncanya. Okey. Kemudian setelah 15 hari dikepung oleh tentera bersekutu, orang Islam mula kehabisan bekalan makanan. Kemudian Allah menghantar angin kencang, membawa debu, tanah dan batu-batu ke arah tentera bersekutu, lalu memusnahkan semua kelengkapan perang, barang-barang keperluan dan kemah mereka. Mereka segera melarikan diri. Okey, lepas 15 hari, kan, tentera kafir ni ramai. Bila tentera kafir ramai, dia orang macam kepung lah. Bila kepung, dalam keadaan perang, mana ada orang nak pergi ke kebun ke apa ke nak ambil makanan apa semua kan. So bila macam tu, orang Islam pun dah macam kekurangan bekalan makanan. Masa inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan dia dengan membawa angin kencang, dengan bawa debu, tanah, batu-batu pergi ke arah tempat berkumpulnya puak-puak tentera kafir tadi. So bila datangnya debu macam tu, batu-batu apa benda semua kena kemah dia orang, habis terbalik kemah apa benda semua, dia orang pun segera melarikan diri. So bila berundurnya melarikan bila tentera kafir ni lari, so maksudnya peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq ini dimenangi oleh pejuang-pejuang Islam secara total. Okey. Itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan perang Khandaq. Diharapnya ia dapat membantu untuk mengulang kaji subjek sirah bagi UPKK ataupun bagi tahun 4 ini, dan semoga ia memberi manfaat kepada kita semua, dan jangan lupa like, subscribe and share untuk video-video yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.